Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi semalam ada dua ahli parlimen semasa sidang parlimen sedang berlangsung telah pun menyuarakan berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP bersasar, yang mana kedua-dua ahli parlimen tersebut adalah Datuk Seri Hamdah Zainuddin, iaitu Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Larut daripada Perikatan Nasional. Begitu juga dengan seorang lagi ahli daripada Perikatan Nasional, iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan. Kedua-dua mereka mengendengahkan isu berkaitan dengan KWSP ini sebagai satu respon terhadap orang kata bajet yang telah pun dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, bagi memberikan respon bahawa bajet itu tidaklah secara menyeluruh dapat membantu mereka yang terkesan, terutamanya sekali. Okey, jadi hari demi hari seperti yang saya telah nyatakan, akan ada lebih ramai ahli politik ataupun ahli parlimen yang akan menyuarakan berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP di dalam parlimen, dan ini akan menjadikan satu kesukaran kepada pihak kerajaan kerana kita tahu pihak kerajaan sekarang ini adalah satu pihak yang mana mereka ini mungkin sukar untuk mendengar cadangan ataupun nasihat daripada pihak lain, kerana mereka sendiri merasakan bahawa mereka mempunyai kalangan pemikir yang bijak pandai dan sebagainya. Namun disebabkan tuntutan ini berlaku secara terus-menerus dan sebagainya, mereka kalau kata mengalah, mereka akan kelihatan seolah-olah mereka tidak dapat orang kata mentadbir ataupun menyelesaikan masalah rakyat. Tetapi jika mereka mengikut, maka terjejaslah ego mereka. Jadi perkara ini semakin hari dia akan semakin berlarutan, dan dianya akan menyukarkan persepsi terhadap pihak kerajaan itu sendiri, kerana mereka sebenarnya terpaksa melakukan tuntutan ini, terpaksa membenarkan pengeluaran ini. Tetapi apabila didesak oleh parti-parti pembangkang dan sebagainya, kelihatan seolah kerajaan tidak mempunyai kredibiliti untuk menyelesaikan masalah rakyat. Jadi di sini kerajaan harus lihat berkenaan dengan tuntutan ini untuk tidak memanjangkan perkara ini, kerana tuntutan ini sekarang ni dinyatakan untuk pengeluaran secara bersasar, memfokuskan kepada golongan-golongan tertentu dan juga memanfaatkan mereka yang terkesan sahaja. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 1 hingga 2 juta orang. Seperti yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Larut, beliau telah menyatakan bahawa daripada kalangan pencarum yang terkesan ini, ada di kalangan mereka yang merupakan pencarum, orang kata mencarum pilihan sendiri. Maksudnya mereka ini berniaga ataupun syarikat sendiri, perniagaan sendiri dan juga sebagainya. Jadi mereka memilih untuk mencarum wang yang mereka perolehi daripada hasil jualan dan juga sebagainya di dalam akaun KWSP. Mereka bukan bekerja makan gaji. Kalau ada yang tidak tahu, dalam caruman KWSP ni bukan semuanya yang bekerja makan gaji. Ada seksyen-seksyen ataupun ruangan-ruangan untuk caruman ataupun pelaburan ni di atas kategori-kategori tertentu. Contohnya bagi orang berniaga dan sebagainya. Kalau kata bulan ni dia nak mencarum, dia boleh masukkan. Bulan depan dia tak nak mencarum, dia terpulang pada dia. Tidak ada sebarang paksaan. Sebab itu dia dinamakan caruman pilihan sendiri. Jadi mereka ini yang sebelum ini mencarum selama mungkin telah pun berpuluh tahun dan juga sebagainya, namun disebabkan oleh pandemik COVID dan sebagainya, wang simpanan mereka di tempat lain mungkin telah habis digunakan, dan mereka masih lagi memerlukan wang tunai untuk memulihkan perniagaan mereka, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan kehidupan mereka dan sebagainya. Salah satu wang simpanan mereka yang masih lagi tinggal dan masih lagi ada adalah di dalam KWSP, dan mereka ini bekerja sendiri ni, dia tidak ada sebarang had umur persaraan bagi mereka ini, kerana mereka akan bekerja selagi mana mereka rasa mampu, selagi mana mereka selarat dan juga sebagainya. Jadi usia persaraan 55 tahun, 60 tahun dan sebagainya tidak relevan kepada golongan-golongan ini yang mana mereka sekarang ini terkesan. Sebab itu mereka mengharapkan juga agar kerajaan meluluskan pengeluaran KWSP secara bersasar. Dan dari segi satu sudut pula, kerajaan dan juga pihak KWSP harus melihat berkenaan dengan golongan-golongan ini, kerana apabila golongan yang
mencarum secara sukarela ini, mereka mungkin daripada bukan yang terkesan ataupun mereka yang masih lagi okey dan sebagainya, mereka melihat sekarang ini keadaan sedemikian. Sahabat mereka terkesan teruk tetapi tak ada simpanan, hanya tinggal di dalam KDBSP dan tidak boleh dikeluarkan. Ini boleh menimbulkan satu persepsi kepada golongan-golongan pencarum pilihan sendiri yang lain ini untuk dia kata lebih baik dia tak mencarum lah. Sebab apa? Walaupun dividen yang diberikan tinggi, tetapi mereka tidak ada akses pada bila-bila masa yang mereka perlukan untuk mendapatkan wang tersebut, kerana mereka ini bukan bekerja makan gaji, mereka bekerja sendiri dan tidak ada sebarang relevannya usaha persaraan kepada mereka. Ini menyebabkan kadar caruman masuk ataupun pelaburan yang boleh digunakan oleh KDBSP ni dia tidak akan bertambah. Kalau sekarang mungkin jumlah caruman bulanan sebagainya mungkin katalah sampai beberapa ratus juta dan sebagainya, tetapi jika ada kelonggaran seperti penggunaan bersasar dan sebagainya, akan lebih menggalakkan lebih ramai individu yang bekerja sendiri di luar sana untuk mencarum, kerana mereka tahu jika ada sebarang perkara yang berlaku mereka boleh mengeluarkan wang caruman tersebut, tetapi realitinya tidak. Persepsi ataupun keputusan untuk tidak memberikan sehingga setakat ini pengeluaran KDBSP ini mungkin akan merugikan pihak KDBSP dan juga akan merugikan pihak kerajaan itu sendiri. Sedangkan ramai individu di luar sana yang memiliki perniagaan sama ada secara kecilan, sederhana ataupun yang besar, mempunyai potensi untuk orang kata membuat caruman pilihan sendiri di dalam akaun KDBSP. Mereka boleh memasukkan sehingga setakat, kalau tak salah saya, 60,000 setahun. Bayangkan jumlah yang anda ataupun pihak KDBSP boleh perolehi daripada mungkin ratusan ribu ataupun jutaan individu yang memiliki perniagaan ataupun bekerja sendiri di luar sana. Ini adalah satu kerugian kepada KDBSP dan satu kepada kerajaan itu sendiri. Jadi daripada skop yang kita bahaskan selama ini, yang kita terangkan selama ini berkaitan dengan suri rumah, ibu bapa tunggal dan golongan yang tidak aktif mencarum, golongan-golongan seperti ini yang mencarum secara sendiri juga harus dilihat, harus dibantu dan harus diberikan satu persepsi yang positif kepada mereka untuk orang kata tidak menimbulkan perasaan takut dan bimbang kepada mereka untuk terus mencarum dari semasa ke semasa. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.